Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru kepada semua follower saya, friend saya, orang yang mengikut saya, orang yang mengutuk saya. Saya ucap selamat tahun baru. Kita beralih pada tahun 2022 ke tahun 2023. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita masih lagi berada dalam bulan Januari, dan kemudian itu hari ini saya tengok Zaid Hamidi selaku Presiden UMNO. Saya tak jadi ahli UMNO dah kena pecat. Jadi kononnya ada pemimpin kanan. Pemimpin kanan tu dimaksudkan dari segi UMNO naik presidennya yang bernama Datuk Seri Ismail Sabri. Bagi Perikatan Nasional, pemimpin kanannya dinamakan presidennya sendiri Tan Sri Mahidin Yassin. Keluarlah dalam beberapa komen kononnya Pakcik Songkok. Pakcik Songkok tu bukan saya panggil ya, internet panggil. Warga negara panggil dia sebagai Pakcik Songkok sebab dia live pakai songkok. Orang pakai songkok ni dia beragama. Kalau beragama tak boleh cakap benda-benda yang tak fakta. Dia akan jatuh fitnah, tomahan dan sebagainya. Macam saya tak apa, saya tak pakai songkok, saya tak gunakan agama. Saya nak cakap, saya cakap. Dan inilah live saya yang pertama bagi tahun 2023. Walaupun ada kawan-kawan telefon saya makan, ada orang bertanya, Datuk lama tak buat live. Saya kata buat live ni bukan boleh hari-hari, setiap hari. Kita kena faham bahawa orang yang gunakan telefon, yang mendengar live kita pakai data. Kalau kita tidak memberikan input yang berfaedah, data dia habis, apa pun dia tak dapat. Jadi itu kerja yang agak sia-sia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berhubung dengan langkah London ni sebenarnya tidak wujud. Yang saya pelik, kenapa lagi pemimpin UMNO yang telah pun bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH untuk menubuhkan kerajaan masih lagi terasa seperti tidak stabil, seperti terasa diancam. Sebenarnya tak ada apa benda pun. Mahidin biasanya bercuti di London, sejuk, mungkinlah, ataupun membeli barang-barang shopping yang agak tulen. Konon di London tak ada barang tiruan dari Hong Kong, dari China, macam kita pergi ke Batam. Pergi ke Batam banyak barang penjelamaan, tapi 99% tiruan. Dan kemudian itu Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri, dan juga bekas Perdana Menteri pergi ke Dubai, United Arab Emirates, bawa segala anak cucu cicit bini dia pun, Catenary holiday. Jadi masalahnya, kalau nak buat langkah ni yang dipanggil langkah London ni, tak perlu pergi London, tak perlu pergi Jakarta. Pertama, kedua-dua mereka ni ada bodyguard, ada jurairim polis. Jurairim polis tu akan menulis dalam buku dia apa aktiviti bos dia. Jadi kalau dia nak buat langkah apa pun, buat di Kuala Lumpur je. Sama ada Mahidin pergi ke rumah Ismail Sabri, Ismail Sabri pergi ke rumah Mahidin, ataupun Ismail Sabri bawa ke Mahathir Khalid, minum-minum di mana-mana coffee house dengan Mahidin, begitu juga Mahidin. Jadi tak timbul masalah nak buat langkah yang kononnya kesenambungan langkah Sheraton ke London, tak payah. Lagipun kita semua tahu apa yang Ismail Sabri boleh lakukan. Dia hanya sekadar nak presiden.
Kemudian dia tak ada jawatan lagi dah sekarang. Menteri pun tidak, Perdana Menteri dah hilang. Ini kelegialan dia. Saya sendiri banyak kali WhatsApp, saya banyak kali kata celah bedah mana yang kalau Datuk Seri bubarkan Dewan Rakyat, UMNO boleh menang. Jadi itu sebab banyak orang tak faham bagaimana saya boleh meramalkan Barisan Nasional akan kalah dan hanya menang dalam 30 kursi saja. Dan itu soal langkah London ni dan Ismail Sabri sendiri dengan 26 orang ahli Parlimen UMNO, satu dah Zahid, tinggal 25. Jadi kalau nak lagi 10, apa yang 10 ni boleh gugat setelah undi 148 berjaya dikumpulkan untuk menyokong keabsahan Anwar Ibrahim pada 19 bulan Disember. Jadi kita jangan buat perkara yang dilihat sebagai tak masuk akal. Apabila kita bercakap benda yang tak masuk akal, dia akan jadi bukan senda gurau lagi, menjadi mengarut, tak masuk buku. Dan itu tuan-tuan dan perempuan semua, yang perlu saya nak katakan, tadi ada satu komen, hebat Datuk bang, Datuk, dan ini adalah satu soalan yang lumrah. Orang tanya saya, Zarin, kamu dulu balon Anwar teruk, sekarang dah boleh duduk semeja, kamu sokong pula dia, kemudian itu dah macam cium mulut dia. Saya jawab mudah, waktu dulu Anwar di PKR, saya di UMNO, saya pertahankan UMNO saya balonlah Anwar. Tetapi apabila UMNO hanya sekadar dapat menang 26 kursi, nak bergabung dengan Perikatan Nasional berjumlah 74 campur 26, baru 100% Melayu. Kemudian disokong oleh GPS dan JRS dalam keadaan dan kedudukan 22 kursi ke 28 kursi, maknanya 128, belum termasuk lagi warisan dan sebagainya. Jadi pada masa itu saya berpendapat kalau UMNO ni bekerjasama dengan Perikatan Nasional tahun 2027, malah dalam bubarnya Dewan Negeri ni, di mana UMNO nak bertanding? Tahun 2027 UMNO dalam kerajaan Perikatan Nasional yang kononnya demi kepentingan Islam dan Melayu, 128 kursi. Sekarang Dewan dah bubar, UMNO nak bertanding ke 74 kawasan yang PAS dan Parti Bersatu menang. Baiklah kalau menang, apa andaian masyarakat? Hai itu kau tubuh kerajaan, kau buat kabinet, kau jadi menteri, sekarang kau keluar, kau bunuh balik, kau berlaga balik, bergaduh balik. Itu sebab saya nak kata, bukannya cara yang kita lakukan sekarang ni mudah. Jadi balik kepada London ni, langkah London yang dibawa oleh Pakcik Songkok ni. Dan hari ni saya baca lagi kenyataan Ketua Penerangan UMNO Malaysia bercakap ada boneka di dalam UMNO. Orang Presiden dengan Timbalan Presiden dengan orang yang ditaja oleh mereka. Kita ingat dulu yang saya cakap tadi, dia menang pilihan raya pasal duit. Mungkin duit tu ada banyak lagi. Taja orang dia, pergi lawan orang kita. Kalau kalah pun kita berpecah. PRN nanti ada advantage pada dia. Kalau dia menang pula, dia ada puppet pula dah dalam UMNO yang ikut telunjuk mereka ini, membawa ahli-ahli parlimen kita keluar daripada kerajaan perpaduan ini, mungkin menyokong pula kerajaan untuk pembentukan kerajaan yang baru. Sebab itu saya tak setuju dengan. Kalau ada boneka, tentu kamu dah ada fakta. Kalau ada boneka dalam UMNO ni daripada PN, kamu dah tentu nama dia, sebut dia lah. Apa yang jadi masalah? Kenapa kamu lagakan? Kenapa kamu rosakkan tim UMNO ni? Jadi curiga-mencuriga itu bukan dibuat oleh orang luar, dibuat oleh orang yang ada otoriti dalam UMNO seperti Ketua Penerangan yang mengatakan ada boneka PN di dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO.
Ini yang kita lihat.